بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sidang pendengar semua, hari ini kita akan kupas surah Ad-Duha. Baik, hukum-hukum dan kaedah makhraj huruf dalam bacaan surah Ad-Duha yang ramai terlepas pandang. Baik, kita tengok pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Okey, dekat huruf wadduha, dekat kalimah wadduha ni, wad tu adalah hukum alif lam syamsiah. Jadi kita kena baca, masukkan kepada huruf dha. Okey, wadduha, bukan waduha. Jadi kita baca wadduha. Okey. Dan ini adalah huruf dha. Selalu sangat orang baca wadduha. Bila kita baca wad, dia akan jadi huruf dal. Dia adalah dha. Tebalkan sedikit wad. Kita naikkan sikit dari segi sebutan huruf dha tu. Okey, wadduha. Ha ni mad asli. Okey. Jadi kita kena panjangkan sedikit dua harakat. Jangan selalu baca wadduha. Jadi tertibnya tu tidak ada. Okey. Kemudian ayat yang kedua, wal-laili idza saja. Wal alif lam syamsiah. Okey, wal-laili. Okey, laili idza, ini idza zal selalu sangat yang orang baca zal ni jadi zai. Zal ni jadi zai. Wal-laili iza. Dia bukan iza, dia idza. Kita gigit sedikit lidah tu. Wal-laili idza saja. Dekat saja ni juga ada mad asli. Jadi kena panjang dua harakat. Okey, kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, ma ni ada mad asli. Okey, jadi kita kena panjangkan dua harakat. Selalu saya dengar orang baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, wa ma ni betul dah mad asli, dia panjang wa ma qala ni. Tapi dekat ma ni dia orang selalunya terlepas pandang. Ada mad asli dekat sini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qa, huruf qa dan la mad asli. Dan kemudian ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, walal hukum mad badal, panjang dua harakat, sama juga macam mad asli. Khairatu, khi huruf kha bukan hi. Walal akhiratu salah. Walal akhiratu kha. Okey, khairatu khairul. Selalu sangat huruf kha ni jadi ha. Walal akhiratu khairul. Huruf kha tu, kesempurnaan huruf kha tu tak sampai.
walal akhiratu khairul. Okey. Khairul, kenapa kita baca khairul? Sebabnya dekat sini ada tanda tanwin baris depan berjumpa dengan lam. Okey. Dalam kategori hukum nun mati, tanwin berjumpa dengan lam ini jatuh kepada hukum idgham bila guna. Okey, iaitu kita memasukkan dengan tanpa dengung, masuk kepada huruf yang dia jumpa, masukkan kepada huruf yang tanwin ini jumpa. Khairul, dia tak ada harkat dekat situ. Khairul laka minal ni alif lam qamariyah ula. Okey. U ni mad badal, la ni mad asli. Yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey. Ayat yang kelima ni kebanyakannya orang yang saya dengar membaca wala sawfa yu'ti. Yu'ti ni sebenarnya bacaan dia adalah yu'ti. Yu' huruf ain, bukan yu. Kalau yu bacaan hamzah. Jadi wala sawfa yu'ti. Ti ni adalah huruf ta. Ti, bukan ti. Kalau ti huruf ta. Jadi kena perhatikan, dia tak nipis, dia tebal sedikit. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Da juga adalah mad asli. Okey, kita tengok pada ayat yang kelima ni, huruf kalimah fatarda ni, kenapa di atas da ni ada alif maksurah dan kemudian ada tanda mad. Okey, dekat sini kita tengok pada ayat ke-6 ada alam. Kalimah alam ni, perkataan alam ni, sekiranya kita sambungkan bacaan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Tadi saya katakan bila kita waqafkan fatarda, kita akan panjangkan 2 harkat saja. Tetapi sekiranya kita sambungkan fatarda dan alam ni, dia akan jadi hukum mad jaiz. Okey, hukum mad jaiz munfasil, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza. Tapi ianya berlaku sekiranya kita sambung. Bagi yang nafas panjang, dia nak sambung. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, dekat situ dia akan jadi hukum mad jaiz. Tapi sekiranya kalau kita berhenti dekat fatarda, dia akan jadi hukum mad asli saja. Baik. Okey, kita tengok ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam. Dekat kalimah alam ni adalah ramai yang tak tahu sebenarnya. Dekat sini ada hukum izhar syafawi, iaitu apabila mim mati bertemu dengan ya. Okey, mim mati bertemu dengan ya adalah hukum izhar syafawi. Memang dia tidak mempengaruhi apa-apa, tetapi kesempurnaan huruf mim itu kena jelas. Sebab maksud izhar adalah kita kena zahirkan, kena jelaskan huruf syafawi itu, iaitu huruf yang berasal daripada bibir. Mim itu adalah huruf yang berasal daripada bibir. Sebab bila kita sebut mim tu, bibir kita rapat. Jadi cara sebutan dia alam yajid. Alam kena jelaskan bunyi mim. Kebanyakan yang baca alam yajid, alam tu mim tu tak jelas. Jadi kena jelaskan dekat situ. Alam yajid ka yatiman fa'awa. Okey, yajid ni adalah hukum qalqalah. Iaitu adalah qalqalah sughra. Okey, qalqalah yang paling kecil. Dia berada di tengah-tengah kalimah. Okey, alam yajid. Sikit je. Yajid ka yatiman. Yati ni mak asli. Tanwin bertemu dengan fa, jatuh kepada hukum ikhfa hakiki. Okey, hukum ikhfa hakiki ni maksudnya kita sembunyikan sedikit bunyi tanwin dia. Yatiman. Tak boleh baca yatiman. Kita berada, lidah kita tu berada di antara lelangit dan di bawah.
yatiman fa'awa. Fa'a mat badal, wa mat asli. Okey. Dan kemudian ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada. Okey. Wa wajadaka dha. Kenapa kita baca dha ni panjang? Dan kemudian kita masukkan kepada huruf lam. Dekat sini jatuh kepada hukum mad lazim kalimi musaqqal. Okey, mad lazim kalimi musaqqal apabila huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sabdu. Lam ini bertanda sabdu. Okey. Jadi kita baca wa wajadaka dha, kita panjangkan 6 harakat, kemudian baru masuk kepada huruf bersabdu ni. Wa wajadaka dhallan. Itu kaedah dia. Dan kemudian lam sama juga, tanwin bertemu dengan fa, jatuh kepada hukum ikhfa hakiki, kita kena dengungkan sedikit dan panjang 2 harakat. Lam fahada, bukan faha, bukan ha, ni ha. Ha simple dekat sini. Jadi ha ni kena tebalkan sikit. Fahada, da tu jatuh kepada hukum mad asli. Baik, ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna. Okey. Wa wajadaka ni ni huruf ain, bukan huruf hamzah, bukan huruf alif, bukan wa wajadaka selalu saya dengar orang baca macam tu. Sedangkan bacaan dia wa wajadaka ailan fa'aghna. Kenapa ni baca panjang? Baik, tadi dekat atas kita tengok hukum mad jaiz. Okey, yang kat bawah ni apabila huruf mad iaitu alif itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yang atas ni tadi huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza. Yang bawah ni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang sama, dia jatuh kepada hukum mad wajib. Sama juga panjang 4 atau 5 harakat. Okey. Ailan. Okey, lam tanwin bertemu dengan fa, jatuh kepada hukum ikhfa hakiki. Kita kena dengung dengan cara sembunyikan. Okey, ilang tanwin bertemu dengan fa. Fa'aghna, ni hukum mad asli. Baik. Dan kemudian ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Okey. Kenapa saya dengung dan panjangkan 2 harakat? Dekat sini ada hukum wajibul gunnah. Okey, wajib dengung iaitu dekat huruf mim sabdu ini. Okey, bukan dekat ma ni yang kita panjangkan 2 harakat. Ma ni kalau ada alif memang kita panjangkan 2 harakat. Okey, wajibul gunnah ni. Apabila huruf apa-apa huruf bertemu dengan huruf mim sabdu ataupun nun sabdu, dia akan jatuh kepada hukum wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Fa'ammal mal yati. Okey, mal alif lam qamariyah, yati ma asli, ma fala taqhar huruf qaf. Okey, taq bukan tak. Tak tu huruf kaf, dia taq. Tu kaedah dia, taq har dan ha. Dekat taq ni ada hukum qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Taqhar. Okey. Kemudian ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Okey. Okey, dekat sini sama juga ada hukum wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Wa ammas alif lam syamsiyah, wa ammas masukkan sa ni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, jatuh kepada hukum mad wajib. Mad wajib mufasil. Okey, jadi dia panjang
4 atau 5 harakat. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar ni nun mati bertemu dengan ha, jatuh kepada hukum izhar halki. Izhar halki maksudnya kita kena jelas dan nyatakan. Okey. Alhamdulillah kurang saya dengar kesilapan dekat sini. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Okey, tapi nun tu kena jelas. Sebab nun mati bertemu dengan ha, jadi kita kena jelaskan huruf-huruf yang berasal daripada kerongkong. Halqi itu bermaksud halqum. Izhar tu bermaksud jelaskan. Tanhar. Okey, dan ha bukan ha, ya. Wa amman wa amma. Okey. Okey, sama juga hukum wajibul gunnah. Wa amma bini'ain, bukan bini. Kalau ni tu boleh jadi kaf, boleh jadi hamzah. Wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Okey, dan asal yang terakhir adalah fahaddith. Sa, bukan sin punya bunyi. Selalu orang baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bila dis tu bunyi huruf sin, dia adalah huruf sa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Okey, baik, kita telah selesai kupasan kaedah makhraj huruf dan hukum-hukum yang ada di dalam surah Ad-Duha. Okey, moga para pendengar dapat beramal dengan kaedah yang saya telah ajarkan tadi. InsyaAllah, sungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT dan yang buruk itu adalah di atas kelemahan saya sendiri. Jadi itu perkongsian saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.